Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sambung balik bacaan kitab Hadis 40 lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada muka surat yang ke-208. Kita masih lagi berada pada hadis yang ke-15, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang sesiapa atau seandainya kamu beriman dengan Allah dan negeri akhirat, hendaklah kamu berkata, yakni bercakap dengan perkataan atau percakapan yang baik, aw liyasmut, ataupun kamu diam, yakni tidak bercakap. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan Nabi kata barang siapa yang beriman dengan Allah dan negeri akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan negeri akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita dah baca sebahagian daripada syarahan kepada hadis ini. Sambungan pada muka surat yang ke-208. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua kata dia, muliakan jiran dan tetamu. Baik. Muliakan jiran dan tetamu. Di dalam syarah hadis 40 juga, kitab Arab, dia kata, fataratan yakunu ikramu al-jari bi an tudhhiba ilaihi wa tuslima alaihi wa tusallima alaihi wa tajlisa indah, wa taratan takunu bi an tad'uhu ila al-baiti wa tukrimahu, wa taratan bi an tahdi ilaihi al-hadaya. Yang dimaksudkan dengan memuliakan jiran ini, boleh jadi bi an tadhhaba ilaihi, bahawa engkau pergi kepadanya, wa tusallima alaihi, dan beri salam kepadanya, wa tajlisa indah, dan duduk bersembang, berbual, bermesra dan berkomunikasi dengan dia. Itu di antara memuliakan jiran tadi ini.
Wa taratan, dan kadang-kadang boleh jadi juga memuliakan jiran ini dengan makna bi an tad'uhu ila al-bait wa tukrimahu. Kamu menjemput dia ke rumah kamu dan kamu memuliakan dia dengan menjamu makan dan bersembang, berbual. Wa taratan, dan boleh jadi kadang-kadang engkau memberi kepadanya al-hadaya, hadiah atau pemberian-pemberian yang bermanfaat. Itu di antara yang dimaksudkan dalam memuliakan jiran sebahagiannya. Baik, kita tengok dia kata apa. Kemudian kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan berkenaan memuliakan jiran dan tetamu yang dihubungkan juga dengan tuntutan iman. Karena salah satu daripada tuntutan iman ialah dengan memuliakan jiran dan juga tetamu. Artinya, iman yang sempurna, seseorang muslim, seseorang mukmin yang sempurna imannya, menghendaki supaya dimuliakan jiran dan tetamu sesuai dengan hak masing-masing. Kita muliakan jiran tadi ini sesuai dengan jiran kita tu. Sebab jiran ni ada beberapa jenis jiran. Ada jiran yang dapat satu hak, ada jiran yang dapat dua hak, ada jiran yang dapat tiga hak. Yang itu hak dia yang kita mesti beri kepada dia. Baik, mengenai jiran, Allah menerangkan di dalam Al-Quran, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Ada dua kategori. Satu jiran yang dekat dan satu jiran yang jauh. Di dalam syarah kitab lain juga disebut al-jaru yaqa'u ala arba'ah. Jiran ni berlaku tiga, maknanya ada tiga, ada empat, maaf. Ada empat jenis jiran. Yang pertama, as-sakin ma'aka fil bait. Hak duduk sekali dengan kita dalam rumah. Jiran kita lah. Kan, ada ahli keluarga kita, ataupun mungkin kita duduk di serama, di rumah sewa, berkongsi bilik dengan teman-teman dan sebagainya. Dia jiran kita. As-sakin ma'ak fil bait. Yang duduk sekali dengan kita dalam rumah kita. Kemudian yang keduanya, wa yaqa'u ala man la saqa baitak wa yaqa'u ala 40 daran min kulli jabin. Yang keduanya ialah jiran yang sebelah rumah kita. Dan yang ketiganya ialah jiran yang 40 buah rumah dari setiap sudut, depan, belakang, kiri, kanan, 40 buah rumah daripada rumah kita, jiran. Dan yang keempat, wa yaqa'u ala man yaskunu ma'aka fil balad, jiran yang duduk dalam satu negeri dengan kamu. Itu di antara tafsiran para ulama, membahagikan ada jiran yang dekat dengan kita dan ada jiran yang jauh daripada kita. Hak dekat, jiran hak duduk serumah dengan kita, ataupun jiran man la saqa baitak, jiran yang sebelah rumah kita ataupun duduk dalam satu taman dengan kita. Dan yang ketiganya, jiran yang 40 buah rumah, depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita. Dan jiran yang keempatnya, jiran yang duduk satu negeri dalam negeri kita, juga dikira sebagai jiran, mungkin yang jauh. Baik, kemudian kata dia, adapun yang dalam kitab kita, adapun yang dikatakan jiran itu ialah, ni yang pertama, ni adalah bahasa Melayu, saya petik ini dalam bahasa Arab, orang yang tinggal serumah dengan kita, duduk serumah dengan kita, anak kita, keluarga kita, teman serumah kita, kan, jiran lah tu. Kalau kita pergi haji duduk sana 40-50 hari, jiran sebilik kita, dalam tempoh kita duduk mengerjakan haji, mana jiran kita. Masing-masing ada hak lah yang perlu kita jaga, sebagaimana kita nak hak kita dijaga tadi ni. Yang kedua, orang yang berdekatan rumah dengan kita.
dekat dengan rumah kita, sebelah menyebelah, depan, belakang. Yang ketiga, orang yang tinggal dalam lingkungan jarak 40 buah rumah dari rumah kita di segala jurusan. 40 buah rumah depannya, 40 buah rumah belakangnya, 40 buah rumah kirinya, 40 buah rumah kanannya. Satu taman tu kira habis jiran kita lah tu, kan. Dan yang keempatnya, orang yang tinggal senegeri dengan kita, wa yaqa'u 'ala man yaskunu ma'aka fil balad. Mana duduk satu negeri dengan kita, jiran juga, dalam jarak yang agak jauh lah, tapi jiran juga, orang yang tinggal satu negeri dengan kita. Menurut keterangan dari hadis, menurut keterangan daripada hadis Aisyah dan Ibnu Umar, bahawa jiran itu ada 3 hak. Pertama, jiran yang mempunyai satu hak. Hak tu hak dia, kita kena beri ke dia. Yang kedua, jiran yang mempunyai 2 hak. Hak tu hak dia, kita kena beri ke dia. Ada 2 bentuk hak yang kita kena beri ke dia. Yang ketiganya, jiran yang mempunyai 3 hak yang kita kena beri ke dia. Jiran yang mempunyai satu hak ialah jiran orang musyrik yang tidak ada sebarang hubungan kecuali hak jiran. Jiran sebelah rumah kita tapi dia bukan Islam, dia musyrik, dia kafir. Walaupun dia musyrik, dia jiran kita, dia tetap ada hak sebagai jiran yang mesti kita beri ke dia. Tak boleh kita duk sesuka hati ceroboh masuk rumah dia, menyusahkan dia, buang sampah dalam kawasan dia, belah kucing sampai kucing kita pergi berak dalam rumah dia. Walaupun dia bukan Islam, tetap dia ada hak, kan. Kadang-kadang kita duk bakar sampah, kan, habis terbang masuk dalam rumah dia, kena kain baju kawan baru basuh, tetap dia ada hak. Buat rumah kita sampai menghalang angin masuk dalam rumah dia, tetap dia ada hak. Walaupun dia bukan Islam, tapi hak dia sebagai jiran tetap ada yang mesti kita beri ke dia. Islam ajak pada kita, cantiknya Islam. Nah, satu, mana dia dapat satu hak. Dia musyrik, dia tak beriman, dan dia tak dapatlah hak sebagai seorang Muslim, dia tak dapat sebagai hak sebagai seorang ahli kerabat kita. Baik, itu yang pertama. Jiran yang mempunyai 2 hak yang kedua, apa dia? Ialah jiran orang Islam, dia orang Islam, iaitu hak Islam dan hak jiran. Hak dia sebagai seorang Muslim yang kita beri ke dia, hak dia sebagai jiran kita, kan. Maknanya lebih daripada yang pertama lah, kan. Hak orang bukan Islam tadi, kalau dia sakit pun kita boleh ziarah, kalau dia mati pun boleh pergi tengok, tapi dekat tu lah kita nak buat rutin dia tak boleh, ritual dia tak boleh. Tapi kalau dia Islam, kita lebih pada tu lah, maknanya nak ziarah, mengunjung, kan, baca Quran dan sebagainya, kemudian ziarah, hantar pergi ke kubur. Kalau dalam masyarakat kita buat tahlil, kita pergi berdoa ke dia dan sebagainya, sebab dia Muslim, kan, dan dia jiran kita pula. Hak dia sebagai jiran kita beri ke dia, hak dia sebagai satu orang Islam pun kita beri ke dia, beri salam dan sebagainya. Hak bukan Islam, tak boleh lah kita nak beri salam walaupun dia jiran kita, sebab dia bukan seorang Muslim. Baik, itu yang kedua. Maknanya dia dapat 2 hak lah yang kita kena beri ke dia. Hak dia sebagai jiran satu, hak dia sebagai seorang Muslim satu. Jiran yang mempunyai 3 hak ialah jiran seorang Islam yang mempunyai hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan. Dia jiran kita, dia Islam pula, dia pula adik-beradik kita, ada hubungan darah daging dengan kita, maka kita kena beri 3 hak ke dia. Hak dia sebagai jiran, hak dia sebagai seorang Muslim, hak dia sebagai adik-beradik kita. Lebih lagi lah berbanding yang kedua tadi ni, kan, lebih sebagai seorang ahli keluarga kita, maknanya ambil berat kita tu lebih, nak kena beri kepada tiga hak tadi kepada dia.
Kemudian, jiran ini ada hak Islam. Hak dia sebagai seorang Muslim. Hak jiran, hak dia sebagai seorang jiran kita. Dan hak kerabat, hak dia sebagai kaum kerabat kita, adik-beradik kita, orang yang ada hubungan persaudaraan dengan kita. Memuliakan jiran adalah budi pekerti utama. Orang yang memuliakan jirannya adalah orang yang beradab mulia. Mengenai betapa dekatnya hubungan jiran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithu." Sentiasa Jibril berpesan kepada aku dengan jiran, supaya jaga jiran, berbuat baik dengan jiran, tunai tanggungjawab sebagai hak dia sebagai jiran, hingga aku menyangka bahwasanya ia jiran akan mewarisinya. Mana sehingga kan aku menyangka kalau jiran dia mati, jiran yang sebelah lagi boleh mewarisi hartanya. Tapi tak boleh lah, kecuali ada hubungan ahli waris. Tapi kalau jiran saja. Tapi Nabi dan abang kata betapa Jibril pesan ke aku, suruh ambil berat pasal jiran ni, sehingga kan seolah-olah aku menyangka jiran ni boleh mewarisi harta kan. Sampai pengkat lagu tu, mana jaga hak jiran. Tu menurut hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamati fayaqul, ya Rabbi, hadha aghlaqa babahu duni, yamna'u ma'rufahu." Banyak daripada jiran yang bergantung dengan jirannya pada hari kiamat lalu berkata, "Hei Tuhanku, inilah jiranku yang menutup pintu kerana aku, ia menegak kebaikannya." Berapa ramai jiran yang akan bergantung dengan jirannya. Bergantung ni kata-kata tak lepas, mengadu pada Allah, "Ya Allah, inilah jiran aku atas dunia dulu, dia tak buat kebaikan pada aku, minta tolong ketika aku susah pun dia tak beri pertolongan, tak peduli." Kan? Sebab itulah bukan satu orang Muslim jiran yang baik kalau kita malam tidur dalam keadaan kenyang, tiba-tiba jiran kita kelaparan, makna kita tak peduli pun. Sedangkan ada jiran kita yang susah tadi ni. Maknanya Nabi suruh kita ambil berat, ambil peduli tentang majikan jiran kita. Lebih-lebih lagi, kalau semua pakat-pakat ambil tahu, maka tak ada lah. Kadang-kadang sampai peringkat kita tak tahu kata susah, sehingga kan bila masuk dalam media sosial viral, baru kita tahu lah susah rupanya. Padahalnya jiran duduk keliling tu tak tahu cerita apa. Maknanya kita tak ambil berat langsung, kita tak ambil peduli pun. Kita tidur malam, kita kenyang, anak-anak kita pun kenyang, sedangkan di sebelah rumah kita tu ada jiran yang menderita, makan tidak, pakaiannya tak tahu ke mana, anak-anak sekolah, kita tak peduli. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk ambil berat pasal jiran. Sebab itulah Nabi kata, seorang Muslim itu adalah, Nabi kata, seumpama satu batang tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila satu anggota mengadu sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bishari wal humma, maka menyebabkan seluruh anggota yang lain juga sakit, demam, sehingga tak boleh tidur pada waktu malam. Kan? Anggota tubuh badan tadi, walaupun hak lain sihat, tapi hak sakit tu satu je, menyebabkan anggota lain tak boleh tidur pada waktu malam. Sakit gigi sebatang, tapi tak boleh tidur malam, pejam mata tak apa, tak lena. Kan sakit, mulut duk ada air mata meleleh keluar, jalan kaki keliling rumah sampai ke pagi, sikit gigi. Bini kita awak teruk tu bang, 40 batang langsung sikit, dia kata sebatang je. Tapi menyebabkan anggota lain tak boleh tidur, mata tak boleh tidur, pejam tak lena, mulut duk tak diam, kaki duk tak diam, hantuk kepala di dinding pula, aduh, ingat kau lega tak lega juga.
Umpama yang Nabi bawa perumpamaan ini nak habaq kepada kita, maknanya dalam kehidupan kita dalam masyarakat, di kampung, di qaryah, di taman, mungkin ada 100-200 buah rumah. Kita adalah anggota. Apabila satu rumah, satu keluarga dalam kampung daripada 100-200 buah rumah tadi susah, maka kesusahan yang ditanggung oleh satu keluarga tadi turut dirasai oleh 199 buah rumah yang lain. Bukan dia seorang tanggung. Hak lain-lain itu pakat merasai kesusahan, kepayahan, keperitan hidup yang ditanggung oleh satu keluarga tadi. Maka kita pun cari jalan macam mana nak tolong. Sama ada dengan hak kita sendiri ataupun kita minta tolong kawan-kawan pakat tolong melepaskan dia daripada kesusahan tadi ni. Maka kalau begitu kehidupan kita, takkan ada anak-anak kita yang periksa dapat keputusan cemerlang nak sambung mengaji tak boleh, yuran tak cukup dan sebagainya. Ni kita pun tak tahu pun, tiba-tiba masuk dalam TikTok barulah rupanya anak dia nak pergi mengaji, nak pergi, duit tak ada nak bayar, baru tahu. Mana kita tak nak ambil tahu kan? Tak nak ambil tahu dan kita tak nak peduli. Susah payah daripada tadi ni. Tengok. Baik. Kemudian kata dia. Dan kata dia. Maknanya jiran akan mengadu depan Allah apabila dia tidak diberikan hak dia. Ya Allah, inilah jiran aku atas dunia dulu. Susah payah aku pun dia tak peduli. Minta tolong pun dia tak peduli. Dia tak berikan pada aku kebaikan-kebaikan yang sepatutnya diberikan pada aku. Dan ada pula hadis yang menerangkan betapa perlu bertimbang rasa dalam pergaulan sesama jiran. Di antaranya hadis yang menyatakan bahawa bukanlah orang yang beriman itu, ni hadis Nabi sebut, Nabi kata bahawa bukanlah orang yang beriman, makna bukanlah orang yang sempurna imannya, orang yang kenyang sedang jirannya lapar. Bukan orang yang sempurna imannya walaupun sembahyang, walaupun puasa. Tapi kalaulah dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar, Nabi suruh kita ambil peduli jiran tetangga kita yang terdekat. Pakat-pakat tengok ada di kalangan mereka yang susah, tak boleh makan, anak-anak nak pergi mengaji tak boleh, kadang-kadang nak yatim, suami tak ada, ulurkan bantuan. Kita tak mampu nak tolong, cari kawan-kawan yang mampu, ulurkan bantuan, tolong lepaskan dia daripada kesusahan. Pastikan anak-anak boleh mengaji sampai berjaya. Dengan ilmu lah, esok-esok ni dia boleh mengubah keadaan kehidupan mak ayah dia. Bukan dengan harta tapi dengan ilmu. Berapa ramai orang yang hari ni sedang Allah beri kejayaan, kedudukan, pangkat kerja yang baik, yang asalnya dulu daripada keluarga yang susah. Susah dulu pun tak boleh mengaji, tapi ada orang tolong. Ada orang yang ambil berat tolong, fikir pasal yuran, pasal mengaji dan sebagainya. Akhirnya Allah beri kelapangan kehidupan. Kita pun lagu itulah. Kita senang lah ni pun sebab dulu orang tolong kita. Hari ni kita tolong orang balik. Mana kena ambil tahu. Lebih-lebih lagi musim anak-anak kita nak masuk universiti dan sebagainya. Kan? Lah ni banyak badan yang memberikan bantuan. Sama ada pihak kerajaan sendiri, NGO sendiri, badan berkanun dan sebagainya. Banyaklah. Cuma kita kena tahu saluran dan kita tolong. Kalau kita tak bantu dengan duit kita pun, kita tahu jalan sumber, tolong dengan jalan yang sumber dan sumber yang kita ada. Paling-paling tak ada pun meringankan apa yang mereka tanggung tadi ni. Baik. Mana Nabi kata apa? Bukanlah seorang mukmin yang sempurna iman kalaulah dia tidur pada waktu malam dalam keadaan kenyang, sedangkan ada jirannya yang tidur dalam keadaan lapar, makna dia tak peduli. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Zar Al-Ghifari bahawa apabila engkau masak kuah, banyakkanlah airnya dan berilah kepada jiran engkau. Masak masakan yang berkuah sebagai contoh, banyakkan kuahnya supaya boleh beri kepada jiran. Kadang-kadang kita masak tu dia bau. Bau. Bila bau tadi ni jiran duk bau. Jadi ulurkan. Maknanya bukan untuk kita seorang suar, kan? Beri pada jiran yang hampir dengan rumah. Jiran bukanlah sahaja dari orang Islam,
tetapi adalah juga daripada orang yang bukan Islam sebagaimana yang telah diterangkan tadi ini. Mana bukan orang Islam saja, walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir, tapi bila dia berjiran dengan kita, kita kena beri hak dia sebagai jiran. Dia pun kena berilah kepada kita hak sebagai jiran tadi. Kalau kita orang Islam, dia kena hormat lah kita dari segi belaan dia, binatang dia dan sebagainya, kan. Kadang-kadang mereka alert dengan benda-benda ni. Cuma kadang-kadang nak kita pula kan bangkit pagi pukul 2, pukul 3 duk press motor orang depan. Tak boleh, kan, menyebabkan mengganggu waktu rehat dia dan sebagainya. Sebab tu kena jaga. Kerana inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Amr al-As yang kebetulan menyembelih kambingnya, adakah kamu hadiahkan kepada jiran kita orang Yahudi itu? Kan? Ada jiran Yahudi yang duduk berdekatan dengan rumah Amr al-As. Satu hari dia sembelih kambing. Nabi tanya kepada Amr al-As, bagi ke tak bagi pada jiran kamu? Kambing biasalah ni, dia bukan apa dia, tekak ke apa kada. Mana kamu beri ke tidak kepada jiran kamu yang Yahudi tu? Betul-betul kita kata Yahudi bagi buat apa? Dah. Tapi hak dia sebagai jiran. Dia nampak kita duduk sembelih, lagi dia pun teringin nak makan. Pulak sikit. Kalau kita buat kenduri, panggil jemput dia, makan. Kan? Kalau melibatkan korban akikah tu, kita elakkanlah. Ada lagi menu-menu lain yang kita boleh beri kepada dia. Jamu. Kan? Islam ajak lagu tu, mudah-mudahan dengan cara kita berbaik tadi ni menyebabkan dia jinak dengan Islam. Dan ajak Islam tadi ni. Demikianlah keterangan yang bersungguh, demikianlah keterangan yang bersangkut dengan hubungan baik di antara jiran. Orang yang paling dekat tempat kediaman dan pergaulan jiran kita lah. Hubungan itu sangatlah diutamakan oleh agama. Sedang pemutusannya dan mendatangkan suatu yang menyusahkan jiran amatlah dicela. Mana memutuskan hubungan dengan jiran dan buat satu-satu benda yang menyusahkan jiran adalah perbuatan yang dicela. Kalau di bandar-bandar besar tu kadang-kadang melibatkan soal parking kereta dan sebagainya, kan. Kereta kita pergi bubuh depan pagar dia, esok kawan nak keluar pagi-pagi menyusah, berkeli. Ada kan berlaku, kan. Dah masing-masing rumah besar mana aja kereta sampai 3-4 biji. Jadi menyusahkan. Jadi jangan buat benda-benda yang menyusahkan jiran kita. Maka menyusahkan jiran itu adalah suatu perbuatan yang dicela oleh syarak. Dalam hadis riwayat Abi Hurairah ada diterangkan bahawa pernah dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal keadaan seorang perempuan yang bersembahyang pada waktu malam dan berpuasa pada waktu siang, tetapi sayang sekali lidahnya jahat, selalu menyakiti jirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia di dalam neraka. Itu kata tadi, walaupun dia sembahyang, walaupun dia rajin puasa, tapi lidahnya sering menyakiti jirannya, maka Nabi kata tidak ada kebaikan padanya, dia tetap akan masuk dalam neraka untuk dosa-dosa dia tadi ni. Sebab itulah kita ni dalam bab kehidupan kita melakukan ketaatan itu lebih ringan berbanding meninggalkan perkara yang ditegah. Lepas tu ada orang boleh sembahyang, puasa, dalam masa yang sama dia sembahyang, dia puasa pun nipu juga, muhur juga. Kan, bulan puasa tapi aurat tak tutup, kan? Dia boleh buat makan harta haram, puasa tak tinggal tapi hak rasuah ambil juga, bayar ambil. Buat benda taat lebih mudah berbanding meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah. Dia sendiri. Contohnya, dia boleh bangun sembahyang malam, dia boleh puasa pada siang hari, tapi dia nak meninggalkan perbuatan menyakiti jiran tu payah. Lepas tu dia mencela jiran. Sehingga Nabi kata tak ada kebaikan orang yang macam ni, apapun dia tetap akan masuk neraka untuk satu tempoh mencuci dosa-dosa dia kerana menyakiti jiran tadi ni. Mana tak sempurna iman.
Memuliakan tetamu adalah salah satu daripada, habis hajiran tu, ni tetamu pula. Memuliakan tetamu adalah salah satu daripada kesopanan Islam dan menjadi budi pekerti Nabi SAW. Dan baginda pada hadis tersebut telah menegaskan hubungan keimanan dengan memuliakan tetamu itu. Memuliakan tetamu berarti melakukan kebaikan kepadanya sebagai orang yang datang dan melayaninya dengan cara yang sopan sesuai dengan keadaannya, serta memberinya jamuan menurut kadar yang dapat disediakan. Raikan tetamu sebagaimana yang sepatutnya, layan dia dengan sopan, dengan keadaan, jamu dia dengan mengikut kadar kemampuan kita lah. Pada kita tu, dia pun faham datang sebagai tetamu, dia pun tahu keadaan kita. Jadi kita takat mana kadar kita mampu memberi layanan, jamuan, makan kepada dia, berilah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Syuraih radhiyallahu anhu katanya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia muliakan jirannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, yakni hari akhirat, maka hendaklah ia muliakan tetamunya akan pemberiannya. Muliakan tetamu dengan pemberiannya. Berkata Syuraih, dan apakah pemberiannya ya Rasulullah? Sabdanya, selama sehari dan semalam, dan jamuan dhiyafah itu 3 hari, maka lebih daripada itu menjadi sedekah atasnya. Hak wajib atas kita tu 3 hari. Kalau dia mari bertamu di rumah kita lah, berilah layanan ke dia, mungkin tempat tidurnya, makan minumnya. Lebih pada tu tak wajib atas kita lah, menjadi sedekah. Mana beri layanan yang sepatutnya. Sebab orang datang daripada jauh ni, dia macam kita lah. Kalau kita pergi tempat orang, al-gharibu a'ma walau kana basira. Orang yang dagang, yang datang daripada jauh, dia buta walaupun dia celik kan. Kita pergi tempat orang, banyak benda kita tak tahulah. Tak mana kedai makan pun kita tak tahu, tak mana masjid pun kita tak tahu. Kita duk gagau, kadang 2-3 hari baru kita dapat, oh tang ni jalan nak balik, tang ni surau, tang ni market dan sebagainya. Maka bila orang mari ke rumah kita menjadi tetamu kita, untuk 3 hari 3 malam, kita layan dia, beri makan dan sebagainya. Mana sebagai kewajipan tuan rumah untuk tetamu tadi ni, sekadar yang kita mampulah. Kat mana kita mampulah. Tidak diberatkan atas kita untuk berlebih-lebih daripada kadar kemampuan kita. Lebih pada 3 hari itu, maka menjadi sedekah atas kita. Maknanya bukanlah suatu kewajipan lagi dah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau hendaklah dia diam. Pada hadis ini ada diterangkan pemberian kepada tetamu sebagai satu kewajipan yang dikehendaki. Ulama fiqh berpendapat menerima tetamu adalah termasuk ke dalam pekerjaan yang baik dan suatu adat yang mulia. Dan pemberian itu meliputi apa yang diperlukan daripada makan minumnya dan penginapannya, yang memberi kelapangan kepadanya selama sehari semalam sekurang-kurangnya, dan 3 hari sebanyak-banyaknya. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau dia main rumah kita tu, tempat tinggal, tempat duduk dia, tidur dia, sediakan makan minum dia kadar yang kita mampu. Paling kurang lah, paling banyak 3 hari 3 malam. Kita pergi nak pergi rumah orang pun janganlah duduk lama sangat. Pergi duduk rumah kawan sampai seminggu jenuh agaklah. Kawan tu nak melayan kita kan. Kena faham, kita pun tak lebih pada 3 hari 3 malam. Paling kuat pun 2 malam kita duduk rumah orang pun. Maka tuan rumah tadi sediakanlah tempat tidur dia, makan minum dia. Bila-bila lagi kalau dia adik-beradik kerabat kita kan. Manakala yang selebihnya dari masa itu adalah menjadi satu sedekah pula, sunat lah, maknanya bukan satu kewajipan lagi. Kalau nak bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa kan. Lebih lagi kalau main daripada jauh, luar negara, adik-beradik kita dan sebagainya, atau main daripada negeri yang bukan negeri kita, jauh lah kan. Nak duduk di hotel pun kawan bukan senang sangat, maka kita berilah tempat tinggal kepada dia, paling kurang pun sehari semalam, komplit lah dengan makan minum. Kalau kawan main selai sepinggang, mungkin salinan pakaian dan sebagainya, beri keperluan dia, apa yang dia perlu untuk selesakan diri dia. Paling tinggi dituntut kita melayani dia 3 hari 3 malam.
sebanyak-banyaknya. Kalau lebih pada tu, itu dikira sedekah lah. Seorang tentu akan menerima tetamunya, daifnya, dengan segala senang hati, kerana penerimaan serta layanannya yang sesuai adalah menjadi kewajipannya. Kita mari, orang mari rumah kita, kita layan. Kita pergi rumah orang, orang layan kita balik. Sambut kita, layani kita. Sebab tu, ni pengalaman saya pergi 2 bulan lepas ke Padang di Sumatera Barat. Maka ni atas urusan kerja dan juga jemputan Gubernur Buya Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat. Hebat, layanan tetamu cukup. Kita pun malu kan cara mereka layan kita. Nak tidur di hotel tak bagi, main tidur di istana Gubernur. Kami ada rombongan dalam pawang, teruk juga nak belayan pun, dengan makan minum, dengan tempat tinggal, dengan kenderaannya. Tapi itulah sambutan yang mereka sebagai tetamu yang datang ke tempat mereka. Layanan yang begitu istimewa kan? Cara mereka layan tetamu 3 hari 3 malam tu memang mereka layan sungguh. Ini di antara apa yang dituntut dalam agama kita. Lebih-lebih lagi lah yang mari daripada luar kan? Dalam keadaan mereka pun tak kenal tempat kita, tak tahu tang mana nak pergi cari makan, tempat tidur dan sebagainya. Jadi sekurang-kurang kita beri kepada dia sehari semalam. Paling banyak kewajipan kita untuk 3 hari 3 malam. Hak sembelih itu dikira sedekah kita atas pertimbangan kita lah. Kemudian kata dia, manakala, maknanya atas kita sebagai tuan rumah menjadi kewajipan untuk kita melayan tetamu tadi ni. Manakala seorang tetamu tentu pula berfikir dan bertimbang rasa atas tanggungan orang yang akan menerimanya, serta berikhtiar supaya janganlah sampai menyusahkannya. Di pihak tuan rumah, dia wajib siapkan persiapan, keperluan sebagai tetamu tadi untuk paling lama 3 hari 3 malam. Kita pula di pihak tetamu kena tengok keadaan pula. Kalau rasa tuan rumah tadi tak patut sangat kita ambil satu keluarga dia nak jamu makan kita 3 hari 3 malam, bagi kita tak beli apa langsung, tak kena juga ni. Maka kita pada ketika itu, walaupun dia kita main lah, duduklah 3 hari, kita duduk bahasa sembang dengan isteri kita, kita kata tak gamak tengok dia pun dengan anak-anak ramai dan sebagainya kan, menyusahkan dia, tengok dia pun tak selesa. Sebab maka kita pun daripada 3 hari jadi satu. Makna timbang rasa daripada kita pula sebagai, betul lah di pihak dia wajib dia layan kita sebagai tetamu, tapi kita di pihak tetamu pun kena tengok keadaan dia pula. Kalau kita boleh mengelakkan diri supaya supaya jangan sampai menyusahkan dia, kita elakkan dirilah. Itu makna timbang rasa. Dia fikir dia sebagai tuan rumah, kita fikir kita sebagai tetamu, tak mau menyusahkan dia. Mungkin makan sangat sehari tu dia masak, dia beli buat semua. Masuk hari kedua kita dah tahu jalan pergi market, kita pula pergi beli, pakat-pakat masak, pakat-pakat makan. Dan kita main pun main jangan duk main tangan kosong. Ada benda yang kita bawa kan? Ada benda yang kita bawa untuk jamu dia dan sebagainya. Walaupun bukan satu kewajipan, tapi timbang rasa daripada kita sebab tidak mahu menyusahkan dia secara berlebih-lebihan. Seorang yang berkewajipan memuliakan tetamunya akan menunaikan kewajipannya itu menurut kadar yang tidak menyusahkan dia. Takat mana takat kita mampulah. Kalau kita duk makan, nak bini kita makan kata menu, itulah. Tak payahlah duk pergi cari daging rusa pelanduk, contohlah. Kerana semata-mata nak jamu tetamu sampai kita lepas tetamu balik, kita pun tak ada apa nak makan. Islam tak suruh sampai tahap tu. Tetamu pun kena faham lah, kita ni duduk di peringkat mana. Maknanya makan kadar apa yang ada kan. Kerana ada riwayat yang menyatakan larangan mengenai memberatkan tanggungan kerana tetamu, tak boleh juga sehingga menyusahkan kita semata-mata untuk melayani tetamu. Kita layan lebih daripada hak kemampuan kita. Duit ada kita beli habis untuk tetamu, esok dia balik, anak-anak kita nak makan pun tak ada dah. Kadar yang kita mampu, takat tu saja. Dan ada pula keterangan dari ulama yang menjelaskan bahawa kalau seorang tetamu mengetahui bahawa jamuan yang akan diterimanya adalah dari orang yang sempit kehidupan, sehingga jamuan itu adalah dari makanan mereka dan anak-anak mereka, maka tidaklah harus ia menjadi tetamu kepada mereka itu. Ini di pihak tetamu pula. Kalau kita tahu, aku kalau duduk rumah ni, dia duduk jamu aku makan,
menyebabkan anak-anak dia pula tak boleh makan. Maka kita sebagai tetamu tadi elakkan daripada menyusahkan dia. Makan makanan dia. Kalau kita nak duduk juga, dia suruh kita pi juga, maka kita bawalah makanan-makanan yang mungkin untuk kita dan untuk dia sekali sekeluarga. Kan? Walaupun ialah dia sebagai tuan rumah, tapi tengok keadaan dia ni, kalau aku duk tumpang makan anak dia, menyebabkan anak-anak dia esok tak boleh makan. Maka kata ulama sebahagiannya, tidak harus kita menjadi tetamu pada orang-orang yang susah macam tu, menyebabkan dia susah dan anak-anak dia pun susah. Kecuali lah kalau kita boleh bawa makanan untuk dia dan anak-anak dia. Kerana ada pula hadis yang menyatakan tiada halal seorang mendiami di sisi seorang yang lain hingga menyusahkan dia. Kalaulah dengan sebab kita pergi menumpang di rumah dia menyebabkan dia jadi susah, anak-anak dia tak cukup makan, maka tidak halal untuk kita menumpang dia. Carilah orang-orang yang mampu, ataupun kalau kita nak pergi juga pun, bawalah benda-benda yang boleh memberi pertolongan kepada dia. Ini tolak ansur dan timbang rasa daripada kita tadi ni. Tu Islam ajak cukup cantik. Tengok keadaan. Betul lah. Tuan rumah kena melayani tetamu. Tapi tetamu pun kena tengoklah situasi dan keadaan tuan rumah tu lagu mana. Jangan sampai menyusahkan dia. Tu cantiknya Islam. Di pihak tetamu pun ada, di pihak tuan rumah pun ada benda yang perlu dipertimbangkan. Petunjuknya, apa yang dapat kita dapat daripada hadis ni, apa yang hadis ni nak tunjuk kepada kita? Hadis yang ke-15 yang tersebut mengandungi beberapa petunjuk, di antaranya ialah yang pertama, menunjukkan bahawa di antara tuntutan iman ialah berkata yang baik lagi berfaedah ataupun diam. Di antara tuntutan keimanan ke atas kita ialah cakap benda hak baik-baik. Kalau tak boleh cakap benda baik, diam. Jangan duk cakap. Memuliakan jiran, sekurang-kurangnya tidak menyusahkannya dan memuliakannya serta meraihkan tetamunya. Memuliakan jiran. Paling-paling tak ada pun jangan menyusahkan dia. Kemudian meraihkan tetamu. Kan? Tuntutan ini kalau disempurnakan, maka iman itu akan meningkat kesempurnaannya dan kesuburannya. Kalau tidak, maka berkuranglah ia serta hapuslah pula satu cabang-cabang iman. Makna kalau kita jaga benda-benda ni semua, cakap benda baik, meraihkan tetamu, memuliakan jiran, maka ia akan meningkatkan kesempurnaan iman kita. Hadis ini selanjutnya mengandungi unsur-unsur peradaban Islam. Salah satu bahagian daripada kebudayaannya yang agung lagi mulia berdasarkan pengajaran agama kepada penganutnya yang sesuai bagi setiap orang di segala tempat dan zaman dalam bidang hidup pergaulan. Peradaban ini amatlah penting serta tidak dapat diringankan atau diabaikan oleh keadaan pandangan hidup dalam masyarakat. Mengingati hubungannya dengan tuntutan daripada hakikat kepercayaan kepada Allah dan hari kemudian. Yang kedua, ulama Islam dalam memperkatakan hadis tersebut telah menjelaskan di antara lain-lain bahawa seseorang jiran hendaklah mencegah menggunakan suatu barang, tempat dan sebagainya yang menjadi miliknya sendiri untuk faedahnya, tetapi membahayakan atau menyusahkan jirannya. Ulama kata, walaupun dalam kawasan rumah kita, mungkin kita bakar sampah kan, dalam rumah, kawasan rumah kita, tapi kesan daripada pembakaran tadi ni, kan, jelebu kawan tu dah lah baru basuh jubah pula baru beli di Mekah, balik haji, balik umrah, putih pula tu. Kita pula petang tu dia duk cakap ukut, bakar. Musim kemarau dan musim terbang habis, berjelaga habis jubah sampai putih jadi kelabu. Tak boleh lah. Dia kata, aku bakar lah kawasan rumah aku. Putih lah kawasan rumah kamu. Tapi kesan dia merembak kepada jiran kita. Kan? Sama lah kita nak belah mendatang pun kucing ke apa kan, belah elok. Ni kucing duk berak depan rumah jiran kita, sekali lagi tindih dengan tayar kereta, masuk parking 3-4 hari tak hilang lagi bau tik kucing kan. Tak nak belah-belah bagi elok, kurung, tak menyusahkan orang lain. Kadang-kadang naik atas kereta jiran kita cakap calak habis, tu punca-punca berkelahi sama-sama jiran dan kita tak jaga hak.
Dia kata mana aku nak tahu kucing binatang. Betul lah tak tahu kucing binatang, tapi kita tuan nak belah tu. Jangan kita jadi tak erti macam kucing juga. Kan? Kena erti lah. Hobi, dia kata hobi tak apalah hobi lah. Tapi hak jiran kena jaga. Bukan semua orang selesa dengan binatang belaan ni. Tak semua orang. Ada yang boleh duk peluk, cuma ada yang tak boleh. Ada yang anak-anak yang allergic dan sebagainya. Itu hak jiran tadi ni. Maka kata dia di sini, walaupun kita contohnya bakar sampah tadi dalam kawasan kita, rumah kita, tapi kesan daripada pembakaran tadi menyebabkan ke rumah jiran sebelah dan menyusahkan dia. Maka ulama kata kita kena jaga. Jangan berlaku. Mengenai memuliakan tetamu pula, para ulama mengatakan bahawa ia adalah salah satu daripada kesopanan Islam. Adab, tata susila, kesopanan Islam ajak kita muliakan tetamu. Seorang ulama terkemuka iaitu Al-Laits Ibnu Sa'din berpendapat bahawa penerimaan tetamu dan memuliakannya adalah wajib selama masa satu malam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, Lailatul Dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Malam tetamu itu hak wajib atas tiap-tiap muslim. Maknanya kalau orang mari nak tidur rumah kita, malam pertama tu kita wajib beri pada dia lah. Tempat tidurnya, makan minumnya, keperluan asas yang diperlu. Kalau tak ada pakaian beri, kan. Tetapi mereka para ulama telah berbeza pendapat tentang apakah penerimaan tetamu itu diwajibkan atas orang kota, pekan atau orang kampung, atau hanya di atas orang kampung sahaja. Wajib tu wajib untuk kita hadut di pekan ni, ataupun orang hak kampung pun wajib juga. Yalah pekan ni ada hotel, ada tempat menginap apa semua kan. Di belah kampung tu nak cari hotel ke mana? Adakah wajib atas kita juga ataupun orang kampung? Maka Imam Syafi'i berpendapat bahawa penerimaan itu diwajibkan atas orang kota dan orang kampung. Kalau mari jiran ni tetamu kita, tak kiralah daripada luar kan, mari kadang-kadang nak hantar anak pergi mengaji tak mana ke kan, pergi sewa hotel dia pun susah cari tak mana. Mai duduk rumah kita malam pertama tu menjadi kewajipan kita untuk beri kelengkapan keperluan dan keselesaan dia. Tak kiralah kata Imam Syafi'i, kampung kah, pekan kah, sama aja kewajipan malam pertama sebagai untuk melayani tetamu tadi. Manakala Imam Malik berpendapat bahawa penerimaan tersebut hanya atas orang-orang kampung, kerana orang-orang yang musafir di dalam kota atau pekan biasanya senang mendapat kemudahan dalam perkara tempat penginapan atau persinggahan. Imam Malik kata tak, orang kampung saja, sebab orang pekan ni tempat menginap banyak, hotel dan sebagainya, jadi dia boleh cari. Imam Syafi'i kata tak, pekan pun sama, kampung pun sama. Makna wajib atas dia untuk memberi layanan kepada tetamu pada malam pertama, sekurang-kurangnya lah. Tadi kita baca ada hadis tadi, paling tingginya 3 malam. Lebih pada tu bukan diwajibkan lagi dah. Juga dalam urusan membeli makanan dan lainnya. Sementara itu Qadhi Iyad berpendapat bahawa dhiyafah, makna melayani tetamu itu wajib dilakukan terhadap seorang musafir yang perlukan sesuatu kepada sesuatu dan keadaannya dalam kesusahan. Tuh. Secara kesimpulannya, Imam Syafi'i ada sebut, berdasarkan kepada hadis ini, Al-Imam Syafi'i sebut, makna al-hadis, idza arada an yatakallama falyufakkir. Bila kita nak cakap, kita fikir terlebih dahulu. Fa in zahara annahu la darara alaihi takallama. Kalaulah kita fikir tengok percakapan kita ni, kalau kita bercakap tidak ada kemudaratan atas kita, makna tak ada dosa, maka takallama, boleh kita bercakap. Wa in zahara fihi dararan, tapi kalau nampak, kalau aku bercakap nampak ada mudarat, kelih ke bergaduh ke, orang marah ke, kecil hati dan sebagainya, au syakka fihi, ataupun dia nampak syak, boleh jadi, tak yakin tapi boleh jadi, amsik atau amsik, takallama, amsaka maknanya dia hendak, dia menahan mulutnya daripada, lidahnya daripada berkata-kata, tahan lidahnya daripada berkata-kata, karena perkataan itu memberi mudarat. Tu hadis yang kita baca, hadis yang ke 15 kan, hadis yang ke 15. Nanti kita akan sambung dalam hadis yang ke
16. Walaupun pendek hadis ni, tapi dialah antara hadis yang memberi pengajaran tentang adab kepada kita dalam melayani jiran, tetamu, untuk kita mendapat kehidupan yang harmoni di kalangan masyarakat kita. Tanda di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.